Welcome back to Suka Pagi. Masih lagi bersama saya Amir dan juga Aizat. Terima kasih kerana masih menonton kami di saluran 116 MyTV ataupun online di sukatv.com ataupun di YouTube Suka TV. Kami sangat menghargai sokongan anda semua. Wow, ini Elfie-nya. Tak apa, pinjam. Baiklah, okey, kepada siapa yang menonton ni, kita nak bagi tahu pasal Suka Go adalah hasil kolaborasi Suka Shop dan Go King Kong. Terdapat lebih daripada 2,000 produk yang tersedia. 20,000 produk yang tersedia. Jika anda semua yang membeli dengan Suka Go, anda akan mendapat penghantaran percuma dan penghantaran hari berikutnya di bandar-bandar utama. Betul, anda juga bakal mendapat voucher berjumlah 10 juta ringgit akan diberikan melalui pendaftaran di sukashop.com dan pembeli juga berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah iaitu motosikal ataupun telefon bimbit dengan pembelian minimum RM50 ataupun sebuah Ferrari atau 1 juta ringgit dengan pembelian minimum RM100. Tetapi hanya dengan produk ada logo Suka Go saja yang layak. Jadi kalau nak tahu produk mana yang ada logo Suka Go, layari sukashop.com sekarang. Start shopping, jangan lepaskan peluang ini. Yes, inilah masanya. Betul, inilah masanya. Alright, baiklah Izzat, kita tak nak buang masa lagi. Jom kita ke segmen seterusnya. Knock knock, siapa tu? Okey, selamat pagi. Kami daripada Gerak Sendi Naga, Malaysia. Yes, selamat datang. Selamat datang. Baik, kita ada meriah pagi ini. Kita ada 4 orang. Kita ada Muhammad Fadli, Timbalan Presiden Pertubuhan Gurulatih Tertinggi. Yes. Kita juga ada Muhammad Farizul, Setiausaha Agung Pertubuhan Gurulatih Tertinggi. Kita juga ada Mr. Masabri, Cutangka, Ketua Cawangan Thailand. Dari Thailand ni guys, jauh datang. Dan kita juga ada Muhammad Anas selaku jurulatih. Selamat datang betul. ke Suka Pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Wih, Aizat, saya tengok baju-baju dah memang Apa? cantik lah baju. Nampak kemelayuan kan? Awak model awak lah itu. Okey, sebelum kita cerita lebih pasal silat, boleh kita nak kenal dia masing-masing, kenalkan diri, kita nak tahu lebih lanjut pasal diri masing-masing. Okay, Yes, boleh mula? ni maksudnya dalam pertubuhan ni tu Okey. faham. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Pagi. Okey, saya Muhammad Fadli bin Abdul Rahman, Timbalan Presiden Pertubuhan Silat Seni Gerak Sinaga Malaysia, merangkap Ahli Majlis Syura, Gurulatih Tertinggi dan juga Ketua Lembaga Adat, Protokol dan Disiplin. Saya Muhammad Farizul bin Abdul Rahman, juga merupakan Gurulatih Tertinggi, juga Setiausaha Agung Pertubuhan dan Ketua Kejurulatihan Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabri bin Cik Ali, Jurulatih Kanan Tertinggi Gerak Seni Naga Cawangan Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Syamsul. Saya selaku salah seorang daripada jurulatih dalam Gerak Sendi Naga. Okey, so kira semua Kita jurulatih ni kenal, kira kita kita kena panggil cikgu lah ni. Cikgu boleh. Okeylah, kita panggil cikgu lah Izzat. Semua maksudnya cikgu-cikgu yang ada kat sini ni semua pernah melalui masa zaman-zaman sebelum nak berada di peringkat ini, pernah ada di bawah. Di bawah start daripada bawah kan. Dia tak boleh terus. Dia tak boleh. No shortcut. Okey, kita dah tahu dah berapa lama cikgu-cikgu dah giat dalam bidang seni silat ni. Yes. Macam saya sendiri, saya daripada kecil. Untuk pengetahuan umum lah. Ini adalah abang saya. Oh, so adik-beradik lah ni. Okey. Dia yang mengajar saya daripada kecil. Okey. Patut nama pun dah dekat-dekat ni. Maknanya abang mula dulu. Iyalah, betul lah. Abang mula dulu. Kalau saya mula dulu, terbalik lah. Okey, macam mana Cikgu Anas pula? Macam mana? Saya Dah berapa lama dah? Waktu kat Manjung, kami asasnya di Manjung lah, GSM ni. Waktu di Manjung, sekolah menengah. Waktu form 3, saya mula belajar lah. Ni lah cikgu-cikgu saya. Okey. Macam mana boleh jumpa dengan cikgu-cikgu? Berminat. Berminat Tengok buat latihan kat padang sekolah waktu tu. Aha. Saya pun datang tanya-tanya. Lepas tu diorang kata kalau nak belajar ikutlah sekali. I see. Ikut melekat sampai sekarang. I see. Okey, Cikgu Sabri pula dari Thailand. Macam mana boleh terlibat dengan mereka ni? Pertama kali Cikgu Fadli ni dia nak nikah dengan orang Thailand. Oh, macam tu? Habis tu dia pergi rumah saya dulu. Buat kenalan pasal silat gapo semua. Lepas tu kami layan Cikgu Fadli ni pergi rumah
tok tua. Mertua. Gapo siap gapo semua tu, lepas tu sambung ukuah baik lah. I see. Okey. Daripada situlah. So jadi sekarang ni cikgu duduk di mana? Duduk Maksudnya Tani. duduk di Manjung atau duduk di Thailand? Di Thailand. Patani, Dia Thailand. Thailand. baru sampai semalam. Jauh tu datang dari datang Thailand. Ya. Memang Mari jauh untuk ni terkejut. mari untuk TV suka Suka TV. TV. Oh, okeylah. Terima kasih kerana sudi datang jauh-jauh dari Thailand. Okey, mungkin penonton Suka TV pun nak tahu macam mana rutin latihan silat ni. Dan berapa lama nak Okey, master rutin silat ni? Ya, kalau untuk dari segi orang biasa kan, dari segi orang biasa, orang yang baru nak mula, macam mana dia punya perjalanan maksudnya? Dia ikut pada umur. Kita Okey. ada peringkat umur. Paling muda kita ada umur 5 tahun. Jadi setiap peringkat umur ni kita ada skop latihan dia. Okey. Sebab bukan semua orang boleh kita train sama sebab kita punya paling maksimum di gelanggang 50 something umur student. Okey. 50. Maksudnya dia bapak lah dan anak-anak sekali. Maksudnya the whole family is silat. Dia Okey. training silat. So by that scope kita ikut by age, dia training dia berbeza lah. Macam Okey. kita yang ada kekuatan lagi, training kita, latihan kita ni tumpu kepada fizikal lah, lebih pada fizikal. Yang mana yang senior citizen, kita tumpu kepada kesihatan. Faham. So dia punya light training lah. Dia hanya untuk peluh, untuk dia punya kecergasan diri je. Okey, untuk mengekalkan stamina dalam diri kan. Rutin harian tu macam hari-hari akan ada masuk training silat ke atau dia ada hari-hari tertentu saja? Nah, ketua kejurutihan. Okey, kalau tanya saya lah tapi apa yang Pertubuhan Gerak Seniaga lakukan, rutin memang diberi pada student, tapi bergantung pada disiplin student lah kat rumah nak buat ataupun tidak kan. Cuma dalam latihan, setiap kali latihan permulaan dia tetap ada latihan senaman asas sebelum kita lakukan latihan yang memang mata pelajaran dalam pertubuhan itu sendiri. Jadi mau tak mau disiplin itu perlu adalah untuk setiap diri pesilat itu sendiri. Okey, so berapa lama masa yang diambil untuk seseorang itu nak mahir dalam Dia bergantung sebenarnya. Bergantung. Sebab ada yang pelajar hanya masa 6 bulan sudah faham. Okey. Faham. Maksud dia untuk mahir perlu melalui jalan faham. Jadi kebanyakan pelajar sekarang ni baru masuk sehari terus nak faham ataupun terus nak mahir, memang tak boleh lah. Jadi dia kena melalui fasa menghafal dahulu. Kedua fasa memahami. Ketiga barulah fasa memahirkan diri. Jadi benda tu walaupun berulang tetapi adalah untuk memahirkan diri. Barulah boleh dijadikan sebagai seorang pesilat. Bukan orang silat sekadar orang silat, tapi pesilat itu sendiri. Cikgu Farizul masih mengajar lagi tak? Saya mengajar tiap hari saya mengajar. hari. Jadi saya sepenuh masa. Tapi mesti kalau mengikut ini kalau dalam silat kan, kalau dalam pertubuhan ni kita nak panggil apa kalau pangkat-pangkat ni? Saya takut silap. Nak panggil apa kalau macam contoh timbalan presiden, kita nak panggil apa? Pangkat ataupun Dia timbalan presiden, setiausaha presiden tu itu adalah di dalam NGO. Maksud yang pertubuhan yang berdaftar kita perlu adalah dia punya tu sukatan dia. Tapi di dalam silatnya sendiri paling top paling hierarki yang teratas adalah guru latih tertinggi. Terdiri daripada 13 orang. Jadi kami hadir ni 2 orang. Ada lagi 11 orang yang ada di luar. Okey, kita faham. Okey, saya tengok pakaian. Ya. Boleh cerita sikit pasal pakaian ni, nampak macam memang cantik, memang nice. Boleh cerita sikit tak brief pasal apa dia punya saya tak tahu nama-nama, boleh cerita lah. mungkin boleh sebut dia punya selempang ni. Okey, untuk kita tengok fokus pada Cikgu Farizul lah. Sebab dia pakai lengkap ni. Okay, di atas kepala ni ada orang panggil destar, ada orang panggil tengkolok. Ikutlah banyak dia punya panggilan ni. Tapi ini bukanlah satu jenis yang warisan. Dia adalah satu rekaan baru ataupun kreasi sendiri. Okey, kita turun ke bawah, bajulah. Baju hitam, baju biru, kita tak kisah warna ni. Cumanya yang jadi persoalan adalah di dada ni. Kain selempang ni. Okey cikgu, sebelum kita jawab persoalan, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita sambung sekejap lagi lepas ni, okey? Kepada anda, jangan ke mana-mana, okey? Stay tune bersama kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV. Suka sangat.
Kembali lagi bersama dengan kami, saya Aizat Disak dan juga dan Amir. Yes, kita masih lagi bersama tetamu-tetamu Yes. kita 4 orang dari seni silat GSN. Okey, Yeah. tadi kita ada sentuh sikit pasal pakaian. Okey, boleh cikgu boleh sambung. Okey, pasal yang pakaian. di dada ni ada setengah orang panggil selempang. Macam kami guna peruntukan bahasa sandang. Okey. Sandang. Sandang kebesaran ni menunjukkan pangkat-pangkat yang ada. Ya. Okey, faham. Okey, lepas tu kita selitkanlah dengan sampin dan juga bengkung. Jadi ni Okey. adalah satu pakaian yang lengkap di Lengkap, dalam tubuhan. Okey, di tangan ni perisai lah. Perisai lah. Ni pakaian yang lengkap lah. Kita ada macam saya ni pakaian yang Ada kod-kod. kod. Dia ada kod-kod pakaian dia. Faham. Kita Dia ada banyak maksud kod. dia Yes. kan. Okey. Faham. Itu yang saya nak tanya tu, tapi saya nak simpan untuk di akhir Okey, akhir kita simpan nanti. lagi. Okey, saya nak tanya kepada Cikgu Fazli lah tentang Pertubuhan Silat Seni Gerak Sendi Naga Malaysia ni. Okey. Boleh kongsikan sedikit tak macam mana dia punya pengenalan? Okay, dia first kali kita nak sebut nama pertubuhan Silat Seni Gerak Sendi Naga Malaysia ni panjang sangat. Kita ringkaskan kepada GSN. Okey, Untuk GSN. Gerak Sendi Naga. Okey. Okay, ringkas. Secara ringkas ni pula, okey, pertubuhan Silat Seni Gerak Sendi Naga ni tertubuhnya bersama dengan 13 yang tadi saya cakap dia. 13 guru latih tertinggi tu bersepakat untuk menubuhkan silat ni. Silat ni kita baru masuk tahun yang ke-6. Okey. Baru tahun yang ke-6. Kami ni berlatar belakangkan silat, pelbagai silat yang lain. Okey. Macam saya sendiri adalah daripada Gayung Pusaka dan juga Gayung Malaysia. Sama juga dengan Cikgu Farizul, Anas, Cikgu Sabri ni dia daripada silat Harimau Patani. Memang di sana. Lepas tu banyak lagi lah silat-silat yang kami bersepakat sekawan ni untuk menubuhkan silat gerak seni naga ni. I see. Okey, kita nak tanya Anas pula. Dia yang menjadi tadi. Okey, apa antara usaha-usaha GSN ni untuk memartabatkan lagi seni silat di Malaysia? Sebenarnya untuk kita memartabatkan seni silat ni, dia nak buat tu kita cuma perlu buat macam perkara biasa yang kita buat harian. Macam kami biasanya silat ni kita buat latihan harian. Bila mana kita buat latihan harian ni, orang datang, orang minat, orang belajar, dia sebarkan kat kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pun datang belajar. Kita masuk pertandingan, masuk competition kan. Terpulang pertandingan tari ataupun olahraga pun lagi kita memartabatkan lagi. Sebab seni silat ni yang kita belajar hari ni, kalau bukan kita sendiri, orang adat kita sendiri kan, orang Melayu, bukan kalau kita yang belajar, siapa lagi yang nak belajar, yang nak memartabatkan benda ni. Itu saja. Okey, saya nak tanya macam penerimaan anak-anak muda sekarang ni, pada pendapat cikgu-cikgu lah yang ada siapa boleh jawab tak kisah, penerimaan anak muda pada zaman sekarang ni macam mana? Ya. Mungkin Cikgu Sabri boleh Thailand, cerita? berbeza. Penerimaan Budak-budak sana kerana dia boleh nak terima silat ni. Satu dia tengok filem-filem. Terus tertarik macam Mak Kilau apa semua Mak tu. Kilau, filem-filem. Yang kedua ni dia kadang-kadang yang lemah dia nak ngaji ilmu pertahanan diri untuk kuat. Untuk kuat. Yang laginya budak bersemangat untuk nak mengangkatkan menjagakan budaya sendiri, agama bangsa demi untuk mempertahankan diri. Yang tu yang paling baik kali. Saya nak tanya kalau di Thailand terkenal dengan Muay Thai apa semua kan. Macam mana maksudnya penerimaan orang sana pula dengan silat macam mana? Berbanding dengan Muay Thai. Berbanding pemain Muay Thai. Sana di tanding moh kami ni jadi perkara yang sulit untuk nak sebar silat pasal tanding ni di bawah Thailand. Dulu tanding tu menegak negara sendiri. Ni tanding di bawah Thailand ni jadi susah sikit pasal budaya, pasal agama, pasal apa. Tapi learning tu kami pun sedang usaha. Dak menghayati budaya. Duk tahap menghayati saja. Sebar kemungkinan kena guna masa lagi. Faham? Saya dah tengok dekat Facebook, dekat Instagram aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh GSM. Cakap agak menarik sebab aktiviti ini dilakukan dengan kanak-kanak, dengan family, dengan keluarga. Okey. Itu Tapi mungkin ada penonton yang tertanya yang mungkin tak tahu silat kan.
senang ke nak belajar ke susah nak belajar silat ni? Mungkin boleh jawab soalan pertanyaan orang Mungkin ramai. di peringkat umur macam saya lah. Macam peringkat umur Aizat dah berusia ni. Senang Saya dah tak kahwin, betul ke? awak yang muda, yang muda. Macam mana tu? Sebenarnya saya, Boleh. sebenarnya silat ni dia mudah. Kalau cara penyampaian pengajar tu tepat dan kena dengan cara dia. faham. Tapi kalau sekadar ikut sahaja tanpa diterangkan, tanpa dijelaskan, jadi berbezalah. Sebab tu bila kita belajar IPT, kita mengajar IPT, kita kena mengajar dalam keadaan perincian. Kenapa tumbuk? Kenapa begini? Ini tujuan dia untuk apa? Dan bagaimana dari sudut saintifik dia ada, semua ada dalam perbuatan silat itu sendiri, bukan sekadar lakukan perbuatan saja. Jadi kita kena ikut zaman moden, kena kaitkan dengan sains. Okey, kalau sebelum anak murid tu sebelum anak murid tu nak diserap masuk. Cikgu-cikgu sendiri ada tengok tak okey apa tujuan sebenarnya awak nak masuk? Faham tak? Kadang-kadang kita tak tahu anak muda ni tujuan dia lain. Kadang-kadang lepas dah tengok mat kilau, nak cuba sebab mat kilau kan. Tak, ada yang more advance seperti tu kan. Dia macam ni, secara senang je kita nak tanya, nak siasat latar belakang ni payah. Betul. Jadi kalau kita berkehendak, macam saya dulu bila betul-betul saya nak belajar, cikgu tu dia bagi latihan fizikal, maksudnya pumping, berlari. Mungkin sebulan 2 bulan kita buat latihan yang sama sampai kita rasa bosan. Tapi kalau kita stay on that latihan, cikgu kita boleh dengar arahan dia. So that's mean kita ni masih berminat. Sebenarnya bukan hanya tujuan sekejap, sementara. Dia bukan bersifat sementara. Jadi kita berterusan. Alhamdulillah sampai sekarang lah saya masih lagi bersilat atas kehendak diri saya sendiri. Bukannya ada daripada luar punya. Okey, mungkin penonton Suka TV nak tahu juga tujuan silat ni sebenarnya untuk mempertahankan diri saja ataupun dijadikan sebagai budaya masyarakat Melayu yang perlu dikekalkan untuk generasi akan datang. Ya. Jadi tujuan Pertubuhan Silat Seni Gerak Senaga ditubuhkan selama 6 tahun. Tujuan dia adalah untuk memahamkan. Jika selama ni kita lihat kebanyakan yang mempelajari silat hanya sekadar mengikut warisan. Sekadar buat tumbuk. Kalau tari-tari. Tapi dalam Pertubuhan Silat ini kita memahamkan dari tari itu macam mana boleh lahirnya perbuatan, macam mana boleh lahirnya serangan. Daripada tari bukan sekadar hanya buat lenggok tari, tidak. Sebenarnya ada rahsia dalam pergerakan. Jadi kat mana lembut, kat mana keras, di mana titik-titik sendi, di mana tepat untuk kita mematikan musuh. Walaupun hanya tekan hanya 2 jari sahaja. Jadi begitulah. Sedikit. Kita Banyak teknikal yang dia menariknya. Betul. Sebab dia lebih spesifik tau. Bukan saja dia sekadar tumbuk, siapa-siapa boleh tumbuk. Dan perlu banyak kesabaran. Dia tak boleh satu hari belajar, nak main tak boleh. Mungkin penonton Suka TV yang tengah tengok ni mungkin ada yang berminat nak join. So macam mana dia orang boleh join? Ada kontak ke apa-apa ke? Okey. Kalau secara umumnya kita di Selangor bakal ada 4 gelanggang di Petaling Jaya, di Bangi, Kelang. Tahun ni lah. Di Petaling Jaya tu kemungkinan ada 2 tempat. I see. Okey. Selebihnya negeri-negeri lain boleh terus ke Facebook kami, Gerak Sendi Naga. Okey, kalau macam Cikgu Sabri di Thailand pula. Okey, kalau orang yang tengok dari Thailand ni, kalau nak sertai macam mana pula? Boleh hubung, kalau orang belah Malay ni boleh hubung dengan cikgu-cikgu ni. Cikgu Fadli, Cikgu Farizu. Kalau orang belah Taning yang sedang duk nonton tengok siaran Suka TV ni, boleh hubung dengan kami Persatuan Silat Harimau Petani. Okey, itu dia di Kaca TV. Ada Instagram GSN, segala info boleh follow dia orang. Okey, jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini mereka akan buat demonstrasi silat seni. Jadi kepada anda yang nak tengok, stay tune. Jangan ke mana-mana, bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Jangan lupa saksikan kami Pretty Ugly di Suka Pagi pada 20 Januari pukul 9 pagi nanti. Alright. Okey, hari ini pihak Gerak Sinaga nak belanja sikit ilmu kepada semua penonton mengenai demo seni mempertahankan diri ni dengan gaya mempertahankan diri daripada serangan musuh. Khasnya kepada wanita lah. Okey. Jadi saya ada bersama saya Cikgu Sabri dengan
Cikgu Anas untuk tunjuk demo sikit. Kebiasaannya ini berlaku dekat wanita, iaitu dipegang tangan, diragut tangan. Okey, cara untuk melepaskannya adalah kita melihat pada ibu jari orang yang pegang. Jadi kita musing dan lepaskan mengikut arah ibu jari itu. Okey, itu adalah satu tangan lah. Pusing ni. Betul? Serang. Kita lepaskan diri. Kadang-kadang tu ada yang pegang dua belah tangan. Tangan ni kita Kita sama juga, kita akan tengok pada sudut ibu jari. Ibu jari di sini. Okey, jadi kita akan tarik dengan ke atas lah, mengikut tempat ibu jari tu. Kata ni kita betul kalau nak koci pun boleh tak? Nak koci pun boleh. Ni. Ada. Itu salah satu teknik apabila dipegang atau ditarik. Teknik yang kedua adalah dicekik. Ketok. Dicekik. Kita Okey. hari ni dulu. Apabila dicekik, kita perlu ambil tangan kita tahan di pergelangan. Kita pusing ni. Pusing dan tolak sahaja. Sampai ke bawah. Lepas tu kita bolehlah buat serangan, nak buat serangan atau terus lari. Okay. Yang ketiga, iaitu serangan musuh daripada belakang. Okey. Ini selalulah terjadi di sekolah ke ni, especially wanita dan juga murid-murid sekolah. Biasa kawan dia akan grab kita daripada belakang. Cara paling mudah untuk buka adalah pusing. Okey. Kita cuma ambil jari saja. Bila jari itu sakit, dia akan terlepas sendiri. Dia sendiri akan melepaskan. Okey. Itu saja sedikit perkongsian daripada kami Gerak Sinaga. Belanja sikit pagi ni. Okey, itu dia demonstrasi silat, seni silat khususnya untuk wanita tadi abang sebut. Okey. Saya tengok demonstrasi tadi, itu agak macam slow mo kan. Macam mana kalau dalam situasi sebenar, kan kadang-kadang situasi sebenar kita tak tahu, terkejut kan. Bila orang panik, macam mana dia orang nak ingat teknik semua tu? Sebab saya fikir macam, kalau saya ni betul-betul dalam keadaan yang sebenar, tiba-tiba panik. So macam mana nak ingat teknik? Itulah sebab tu dia tunjuk slow mo tadi. Ya, dia slow mo. Macam sekarang boleh lah, okey, teknik macam ni. Tapi bila dah betul-betul situasi kita tak tahu, kadang-kadang panik kan, tak tahu nak buat apa. Macam mana nak ingat balik teknik? Bila kita nak ingat balik teknik, maksudnya kita perlu buat latihan. Latihan lah. Latihan. Bila kita sama macam kita dulu, kita tak reti nak tulis A. Kita buat latihan tiap-tiap hari, A tu. Akhirnya kita pandai tulis sampai Z. Sama juga. Apa yang saya paling ingat tadi kat jari. Jari kecil ni. Kat mana-mana pun saya... Dia sebenarnya mana-mana je. Mana-mana je. Yang last tu sebenarnya bonus sebenarnya. I see. Ada je orang pegang badan kita. Faham? Dia grab je, kita boleh buka. Guna jari, kita tarik je jari ni. Saya Tak perlu hafal sebenarnya. Maksudnya bila dah sampai tahap faham tadi tu, dia boleh terjadi sendiri je. dia Nak tunjuk auto. contoh masa singkat sangat. Jadi tak. Yalah. Saya nak tanya pasal yang dia ambil dari belakang kan. Kalau orang tu ada senjata, macam pisau ke, macam mana pula tu nak handle kalau ada senjata? Ada senjata. Okey, dia tengok pada situasi lah. Kalau kata itu membahayakan pada diri kita, baik kita ikut je apa yang dia cakap. Kalau kata dia minta duit, kita je sebagi je. Okey, Sebab faham. dia melibatkan nyawa ni. Kalau kita tak ada kepakaran yang tertentu tu, jadi kita lupakan apa teknik yang kita belajar sekalipun. Jangan duk pandai-pandai. Tapi dalam silat tak ada teknik untuk disarm orang yang kita ada teknik. Contoh macam kita yang belajar ni, insya-Allah bila berlaku sesuatu tu kita adalah teknik-tekniknya. Tapi untuk penonton di luar sana yang tak ada latihan, yang hanya belajar di YouTube ataupun di rancangan ni hari ni, jadi kita tak perlu buat semua yang kami ajar ni. Selamatkan diri. Nyawa tu lagi penting daripada teknik yang kami bagi tadi. Betul. Dan kalau anda nak betul-betul belajar seni silat ni, boleh join GSN, sorry. GRN lain. Maaf, GSN. Okay, follow mereka di Instagram. Okay, DM saja ataupun di Facebook. Okay, macam-macam teknik. Itu baru sikit. Baru sikit. Dan macam mereka cakap tadi, untuk senjata pun ada teknik dia. betul. Tapi Okey. sekarang ni tak ada masa nak tunjuk lah. Okey, untuk GSN saya nak tanyalah. Okay, saya tertarik sangat dengan tanjak sebab apa zaman sekarang kebanyakan orang dah lagi-lagi masa Mak Kila keluar, pergi tengok wayang pun tanjak. Boleh kongsikan sedikit lah. Ada
mungkin tanjak setiap tanjak ni dia ada maksudnya kan. Okey, kita tengok apa yang kat depan mata saya lah, kan. Okey, yang macam tanjak daripada Cikgu Farizul tu sendiri adalah direka khas untuk pertubuhan ni. Okey, faham. Dia nama tanjak tu Sendi Naga. Sisik Okey. Dia ada bersisik, dia ada beralun tu macam naga lah. Jadi dia khaskan, yang membuat tanjak ni dia khaskan kepada pertubuhan kami. Faham. Untuk makai. Yang kalau kita tengok Cikgu Sabri ni Ni tanjak Pantai Timur. Pantai Timur. Terengganu. Tanjak Laksmana Terengganu. Yang masa dulu ni tandingan Terengganu ni je sama. Dia sama. Ni tanjak warisan lah kita panggil. Tanjak warisan. Itu yang direka baru. Ini adalah warisan. Ya, tanjak ni ringkasan daripada tanah dipijak. Tanah dipijak. Tanah air di mana di situ kami junjung tanah air. Pakai ke atas kita memuliakan tanah air kita. Faham? Tanjak. Satu lagi, ini dia sama, dia kreasi baru. Ini direka khas kepada jurulatih kami. Okey, satu lagi tips memakai tanjak adalah di sebelah simpulan sini, di sebelah simpulan ni perlunya letak di sebelah telinga kiri. Telinga kanan. Di atas telinga kanan ataupun di belakang sedikit pada telinga kanan. Dia akan jadi bentuk macam ni. Kebanyakan orang dia pakai simpulan ni di belakang ataupun terbalik. Dia rasa macam sebab dia ada cara-cara pemakaiannya. Lepas tu dia perlu atas pada kening, 2 jari kita. 2 jari. Okey. Alright, terima kasih Cikgu untuk kerana bagi demonstrasi, kerana sudi datang kepada Datang Suka Pagi, share sikit pasal silat. Okay, kepada anda, saya ingatkan sekali lagi kalau anda berminat nak cuba bidang seni silat ni, boleh join pertubuhan silat Seni Gerak Sendi Naga Malaysia. Boleh follow mereka di Instagram, di Facebook dan sebagainya. Terima kasih semua. Okey, dan kejap lagi pukul 11.30 pagi kita ada rancangan Hawa ya. Hawa kejap lagi. Make sure untuk tonton ya. Betul tak Izzat? Betul. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas demo tadi, agak-agak sangat-sangat menarik. Kalau anda nak tengok lagi, boleh tengok dekat Suka TV sebab kita akan rekod lagi. Ya, kita akan buat konten lagi untuk social media Suka TV. So follow Suka TV di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok @MY_SukaTV. Dan of course, teruskan menonton kami di Suka Pagi, eksklusif di Suka TV. Suka sangat. So macam mana Tarin? Posing. Kaki, duduk kena buka kita.